Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda tips menjawab soalan sejarah SPM khususnya bagi kertas 1. Sejarah kertas 1 merupakan item objektif yang mengandungi soalan kemudian diikuti dengan 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Dan item ini mengandungi sebanyak 40 soalan. Calon hanya diberikan masa 1 jam sahaja untuk menyelesaikan keseluruhan 4 soalan. Oleh itu, cadangan saya, calon menggunakan 1 minit sahaja untuk menjawab 1 soalan. Kerana anda memerlukan masa yang selebihnya itu untuk menyemak semula jawapan anda dan memastikan borang OMR anda telah lengkap diisi sebelum dihantar kepada pengawas peperiksaan. Apa yang penting bagi kertas 1 ini juga ialah wajaran markah sebanyak 30%, iaitu satu wajaran yang besar yang sangat mempengaruhi untuk seseorang itu mendapat markah yang baik atau mendapat grade yang baik, iaitu grade A-, A bulat ataupun A+. Seterusnya, apakah yang diperlukan bagi membolehkan anda menguasai soalan sejarah kertas 1 ini? Antaranya ialah buku teks sejarah, iaitu buku teks sejarah tingkatan 4 dan juga buku teks sejarah tingkatan 5. Jadikanlah kedua-dua buku ini sebagai rujukan utama anda. Dan cadangan cikgu, bacalah sekurang-kurangnya sekali kedua-dua buku teks sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini dan rujuklah berkali-kali ketika anda membuat tugasan atau menyelesaikan tugasan sejarah sama ada kertas 1 ataupun kertas 2. Selain daripada itu, calon-calon juga mestilah memiliki set soalan sejarah kertas 1. Cadangan cikgu, pastikan anda mempunyai 5 ataupun 7 sehingga 10 set soalan. Di manakah anda boleh mendapat set soalan ini? Anda boleh menggunakan set soalan dalam bentuk buku yang dijual di pasaran ataupun anda boleh memuat turun set soalan yang terdapat di mana-mana laman sesawang, kemudian susunlah dengan kemas bagi membolehkan anda membuat ulang kaji dengan lebih mudah. Berikutnya, cikgu kongsikan dengan anda semua tentang taburan soalan sejarah kertas 1. Sebenarnya, soalan sejarah kertas 1 akan ditanya daripada semua bab tingkatan 4 maupun daripada semua bab tingkatan 5. Dan dari setiap bab itu akan keluar sekurang-kurangnya 1 hingga 3 soalan. Dan biasanya akan keluar 20 soalan daripada bab tingkatan 4 dan 20 soalan lagi dari bab tingkatan 5. Sekiranya 19 soalan keluar daripada bab tingkatan 4, maka 21 soalan akan dikeluarkan daripada bab tingkatan 5. Begitulah sebaliknya. Yang penting daripada bab tingkatan 4 dan bab tingkatan 5 ini, soalan akan dikeluarkan secara seimbang. Berikutnya, cikgu kongsikan tentang bentuk soalan sejarah kertas 1. Terdapat hanya 2 bentuk soalan sejarah kertas 1, iaitu soalan aneka pilihan. Soalan aneka pilihan ini adalah soalan yang paling banyak sekali dikeluarkan, iaitu berjumlah antara 36 hingga 38 soalan. Dan satu lagi soalan iaitu aneka pelengkap ataupun aneka gabungan. Dan soalan ini hanyalah dikeluarkan dalam jumlah 2 hingga 4 soalan sahaja. Berikut adalah 5 tips yang cikgu akan kongsikan dengan anda bagaimana menjawab soalan sejarah kertas 1 dengan berkesan. Tips yang pertama adalah fokus kata kunci soalan. Tips yang kedua, persamaan isu dalam soalan dan jawapan. Seterusnya, tips yang ketiga, penyingkiran pilihan jawapan. Tips keempat, keseimbangan taburan jawapan. Dan yang kelima adalah soalan berulang. Dalam slide cikgu yang berikutnya, cikgu akan terangkan 5 perkara ini beserta contoh yang bersesuaian. Tips pertama, fokus kata kunci soalan, iaitu kesesuaian soalan dan jawapan.
Untuk itu, calon perlu garis kata kunci soalan dan jawapan. Mengapa calon perlu garis kata kunci soalan dan jawapan? Untuk membolehkan calon fokus apa yang ditanya pada soalan berkenaan dan seterusnya memilih jawapan yang tepat. Sebenarnya, satu lagi kebaikan mengapa kita perlu garis kata kunci dan soalan ini, apabila menjelang peperiksaan, calon-calon tidak perlu lagi membaca ayat soalan yang panjang dan juga pilihan jawapan yang banyak. Sebaiknya calon hanya perlu membaca kata kunci yang telah digariskan, yang membolehkan calon membuat persiapan akhir dalam keadaan yang cepat dan berkesan. Baiklah, mari kita lihat contoh soalan, iaitu kalau kita lihat di sini, soalan ini berkaitan dengan sumbangan Raja Indravarman I yang dikaitkan dengan kerajaan Angkor. Jadi sumbangan Raja Indravarman I ini biasanya dikaitkan dengan sistem pengairan ataupun membina takungan air yang dinamakan bere ataupun barai. Dan takungan air ini membolehkan kerajaan Angkor menghasilkan beras, iaitu makanan utama masyarakat Angkor pada masa tersebut, dan jumlah beras mereka adalah mencukupi untuk masyarakat mereka pada masa tersebut disebabkan takungan air yang dibina. Soalan berikutnya ialah berkaitan dengan deklarasi Langkawi. Jadi bila kita belajar tentang deklarasi Langkawi ini, mestilah dikaitkan dengan isu ataupun masalah pencemaran. Dan soalan yang berikutnya ini iaitu berkaitan dengan enakmen pendaftaran sekolah. Jadi kalau enakmen pendaftaran sekolah ni tidak lain dan tidak bukan mesti dikaitkan dengan membantras ancaman komunis. Tips yang kedua iaitu melihat persamaan isu, soalan dan jawapan. Untuk itu, calon perlu memastikan isu atau aspek yang disentuh dalam soalan adalah bersesuaian dengan isu atau aspek dalam jawapan. Jika soalan menyentuh isu atau aspek politik, lazimnya jawapan juga adalah berkaitan dengan aspek politik. Ini merupakan contoh soalan. Kalau kita lihat di sini, soalannya berbunyi, bagaimanakah pengaruh kekuasaan seorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Kekuasaan raja ini isunya adalah berkaitan dengan aspek politik. Kemudian kita tengok pula pilihan jawapan. Pilihan jawapan A iaitu kesetiaan rakyat berkaitan dengan isu politik atau tema politik. Kemudian B, kegiatan ekonomi berkaitan dengan ekonomi. C, ketuhanan berkaitan dengan agama, kepercayaan iaitu isu sosial. Dan D, kekayaan hasil bumi sekali lagi berkaitan dengan ekonomi. Jadi jawapan yang tepat untuk soalan ini ialah kesetiaan rakyat. Soalan berikutnya berbunyi, apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim di Asia Tenggara? Jadi fokus soalan adalah kerajaan maritim, iaitu sebuah kerajaan yang berasaskan aktiviti kelautan. Kemudian kita lihat pula pilihan jawapan. Pilihan jawapan A iaitu berkaitan dengan kekayaan hasil pertanian. Sudah tentu berkaitan dengan pertanian, iaitu berkaitan dengan kerajaan agraria. Seterusnya pilihan jawapan B berkaitan dengan kekayaan hasil hutan, iaitu hasil-hasil yang diperolehi daripada kawasan hutan, dan biasanya hasil hutan ini dikaitkan dengan masyarakat agraria. Dan pilihan jawapan C membina kapal. Kapal ini digunakan untuk aktiviti laut, perdagangan. Jadi dia memang berkaitan tentang kelautan, iaitu berkaitan dengan kerajaan maritim. Dan D, kebolehan membina terusan. Terusan ini berkaitan dengan tanaman, berkaitan dengan aktiviti pertanian. Sekali lagi jawapan D dikaitkan dengan kerajaan agraria. Oleh itu sudah tentunya jawapan yang paling tepat adalah C. Beralih kita ke tips yang ketiga, iaitu penyingkiran pilihan jawapan. Untuk itu, calon perlu mengenal pasti kesalahan yang wujud pada mana-mana pilihan jawapan yang disediakan, lalu menyingkirkannya bagi mengecilkan lagi skop pilihan jawapan.
Dan teknik ini sangat sesuai diaplikasikan pada soalan yang menawarkan jawapan aneka gabungan. Contoh soalan. Soalan berbunyi, berikut merupakan syarat-syarat seorang calon yang bertanding dalam pilihan raya di Malaysia. Fokus soalan mengenai syarat calon bertanding dalam pilihan raya. Jadi pilihan jawapan yang pertama, bermastautin di Malaysia. Apakah maksud bermastautin di Malaysia? Bermastautin maksudnya tinggal secara tetap di negara kita. Jadi pilihan jawapan ini adalah betul. Sebab adalah mustahil bagi seorang pemimpin yang lebih banyak tinggal di luar negara boleh menjaga kebajikan rakyat yang telah memilih beliau. Seterusnya kita lihat pula pilihan jawapan yang kedua, iaitu berumur 20 tahun. Sepatutnya calon hendaklah berumur 21 tahun. Oleh itu, pilihan jawapan kedua ini kita singkirkan. Kemudian kita lihat pula pilihan jawapan A, B, C dan D. Mana-mana pilihan jawapan yang ada nombor 2 ni kita buang, kita singkirkan. Jadi ini bermakna pilihan jawapan A dan B itu kita boleh terus singkirkan. Baiklah, kita lihat pula pilihan jawapan yang ketiga, iaitu memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Apakah maksud memegang jawatan dalam perkhidmatan awam? Contohnya, saya seorang guru. Saya memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Jadi, tidak boleh memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Oleh itu, pilihan jawapan ketiga juga kita perlu singkirkan. Jadi, kita lihat pilihan A, B, C, D. Kita singkirkan satu di B, kita singkirkan satu lagi di C. Ini bermakna kita dapat lihat di sini jawapan yang betul adalah D. Tapi kita tengok lagi pilihan jawapan yang terakhir itu, iaitu sempurna akal. Jadi sempurna akal ni ialah waras. Jadi adalah mustahil seorang pemimpin yang gila kita pilih untuk mengetuai sesuatu kerajaan atau sebuah negara. Oleh itu jawapan yang paling tepat adalah D. Soalan berikutnya berbunyi, antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliyah? Jadi fokus soalan berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliyah. Kita lihat pilihan jawapan yang pertama, menghalalkan riba. Ya, masyarakat Arab memang menghalalkan dan membenarkan amalan riba. Jadi pilihan jawapan pertama adalah betul. Yang kedua, menjalankan pemerintahan berpusat. Masyarakat Arab Jahiliyah menjalankan pemerintahan berasaskan kaum, iaitu diketuai oleh seorang syekh yang digelar sebagai syekh kabilah. Jadi, pilihan jawapan yang kedua ini tidak tepat. Oleh itu, kita lihat pilihan jawapan A, B, C dan D. Mana-mana yang ada pilihan jawapan kedua perlulah kita singkirkan. Ini bermakna A tersingkir, C juga tersingkir. Kemudian kita lihat pilihan jawapan yang ketiga, menjalinkan kerjasama antara kabilah. Masyarakat Arab Jahiliyah hidup berpuak-puak. Mereka tidak bekerjasama dengan kabilah yang lain, tetapi mereka hanya bekerjasama dalam kabilah masing-masing. Mereka suka berperang sehingga diadakan bulan-bulan tertentu untuk mengharamkan mereka daripada berperang. Ini bermakna pilihan jawapan ketiga ini juga sudah tersingkir. Oleh itu kita singkirkan pilihan jawapan yang ketiga. Ini bermakna pilihan jawapan D juga sudah tersingkir. Walaupun kita sudah melihat ada jawapan yang betul, untuk memastikan dia tepat, kita tengok lagi pilihan jawapan terakhir, iaitu mengamalkan perkahwinan bebas. Ya, memang betul, masyarakat Arab Jahiliyah tidak ada peraturan perkahwinan. Mereka boleh berkahwin dengan ramai wanita atau dengan beberapa wanita dalam satu masa. Jadi jawapan yang tepat adalah B. Kita beralih kepada tips yang keempat. Tips keempat ini ialah soalan berulang. Calon yang menjawab sekurang-kurangnya 5 hingga 7 set soalan akan mendapati ada banyak soalan objektif yang telah berulang.
Biasanya struktur ayat sahaja yang akan berubah atau berbeza, tetapi masih topik yang sama. Di sini saya tunjukkan kepada anda soalan-soalan yang berulang. Pada tahun 2014, sebanyak 32 soalan berulang daripada soalan-soalan yang sebelumnya. Seterusnya pada tahun 2015, sebanyak 28 soalan adalah soalan yang berulang. Kemudian pada tahun 2016, 32 soalan berulang, 2017, 30 soalan berulang, dan 2018, 34 soalan berulang. Jadi kalau kita lihat, ada banyak soalan yang berulang, dan sekiranya kita cukup membuat ulang kaji, banyak set yang kita buat, tidak mustahil kita akan dapat menjawab dengan lebih pantas dan juga lebih berkeyakinan. Contoh soalan yang berulang. SPM 2008, soalan berbunyi, apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zaman Raja Indravarman I? Jadi fokus soalan kesan sistem pengairan Raja Indravarman I. Jadi jawapannya mestilah berkaitan dengan keperluan beras negara dipenuhi, dan sistem pengairan yang dimaksudkan itu adalah barai ataupun bere. Soalan yang sama berulang pada tahun 2009. Soalan berbunyi, pada zaman Raja Indravarman I, Kerajaan Angkor berjaya menghasilkan beras yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat. Apakah faktor kejayaan tersebut? Fokus soalan ialah Raja Indravarman menghasilkan beras. Apakah faktor kejayaan? Jadi mestilah jawapannya pembinaan barai ataupun bere, iaitu sistem pengairan. Sekali lagi soalan yang sama berulang, iaitu semasa SPM 2013. Soalan berbunyi, Raja Indravarman I memerintah Kerajaan Angkor mulai tahun 877 Masihi. Apakah sumbangan baginda terhadap Kerajaan Angkor? Jadi fokus soalan ialah Raja Indravarman I, Kerajaan Angkor, dan sumbangan baginda. Jadi jawapannya tidak lain dan tidak bukan membina takungan air, iaitu bere ataupun barai. Soalan berulang yang berikutnya iaitu SPM 2010. Soalan berbunyi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 pada 6 Ogos 610 Masihi bersamaan dengan 17 Ramadan. Apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui surah tersebut? Jadi fokus soalan ialah wahyu pertama iaitu surah Al-Alaq. Apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita lihat surah Al-Alaq ini ialah Iqra. Iqra itu maksudnya bacalah. Jadi yang manakah pilihan jawapan berkaitan membaca? Sudah tentulah D. Sekali lagi soalan yang sama keluar, iaitu semasa SPM pada tahun 2013. Soalan berbunyi, pada 6 Ogos 610 Masihi bersama dengan 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Apakah kesan peristiwa tersebut? Jadi fokus soalan sama juga wahyu pertama, tetapi kali ini bertanyakan tentang kesan. Kita sudah tahu Nabi menerima wahyu pertama surah Al-Alaq, iaitu surah Iqra yang menyeru manusia membaca. Jadi apakah kesan membaca? Jadi jawapan yang tepat adalah D, memisahkan antara zaman jahiliyah dengan zaman Islam. Kerana zaman jahiliyah itu adalah masyarakatnya mundur dari segi ilmu pengetahuan. Soalan berulang yang berikutnya. Soalan ini berbunyi, mengapa Count Camillo Benso de Corval menyanjung amalan realpolitik? Jadi fokus soalan adalah Count Camillo Benso dan juga realpolitik. Apakah yang dimaksudkan dengan realpolitik? Realpolitik ni amalan politik berdara, menghalalkan apa jua cara untuk mencapai matlamat. Jadi pilihan jawapan ialah kejayaan menyatukan negara, iaitu negara Itali. Soalan yang sama sekali lagi keluar semasa SPM 2011. Kita lihat di sini fokus soalan adalah menyatukan
negara dan tokoh yang sama seperti soalan tadi. Jadi apakah kaedah yang digunakan? Jadi kaedah itu dikaitkan dengan amalan real politik. Soalan tersebut berulang lagi pada tahun yang berikutnya, iaitu kalau kita lihat di sini sama juga fokus soalan berkaitan dengan menyatukan negara dan tokoh yang terlibat pun sama. Jadi apakah persamaan kedua tokoh tersebut? Jadi jawapan yang tepat adalah menggunakan kaedah real politik. Jadi kalau kita lihat 3 soalan yang terakhir ni tadi, soalannya sama, ayatnya lebih kurang sama, cuma susunannya berbeza-beza, tetapi maksudnya masih sama. Kalau kita memahami topik ini dengan baik, ataupun kalau kita menjawab soalan ini berulang-ulang dan kita jumpa lagi soalan ini semasa peperiksaan akan datang, tidak mustahil kita akan mampu menjawab dengan tepat. Satu lagi soalan berulang yang ingin cikgu kongsikan yang telah keluar semasa SPM 2008. Soalan berbunyi, Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah. Mengikut sistem pilihan raya di Malaysia, beliau tidak layak untuk... jadi fokus soalannya muflis. Jadi bila muflis, Encik Abu tidak layak menjadi calon dalam pilihan raya. Encik Abu masih boleh mengundi tetapi tidak boleh menjadi calon yang dipilih dalam pilihan raya. Pada tahun 2011, soalan yang sama seperti sebelum ini keluar, iaitu soalan berbunyi seorang rakyat Malaysia menghadapi masalah berikut. Disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah, diisytiharkan muflis. Jadi dalam sistem pilihan raya di Malaysia, individu terbabit tidak berhak. Jadi sama juga pilihan jawapannya menjadi calon dalam pilihan raya. Tips yang kelima, iaitu taburan jawapan. Sebenarnya, taburan jawapan bagi soalan sejarah kertas 1 adalah seimbang, iaitu berjumlah antara 8 hingga 12. Kita ambil contoh di sini pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, semua pilihan jawapan, jumlah taburan jawapan adalah sebanyak 10. Kemudian kita lihat pada tahun 2014. Jumlah taburan jawapan untuk pilihan A ialah 12, manakala B adalah 8, C adalah 11 dan D adalah 9. Adalah penting untuk calon-calon SPM mengetahui tentang taburan jawapan ini. Seperti yang cikgu katakan di awal slide cikgu tadi, gunakan masa hanya 1 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan. Jadi dengan masa yang lebih itu anda gunakan untuk menyemak jawapan. Jadi salah satu anda boleh semak adalah taburan jawapan. Katalah anda memilih jawapan A itu sehingga 17, 18 atau 20. Ini bermakna taburan jawapan anda tidak seimbang. Jadi anda perlu membuat semakan semula terhadap soalan atau jawapan yang anda pilih. Seterusnya saya kongsikan kepada anda semua contoh jawapan murid. Ini adalah contoh jawapan murid semasa peperiksaan SPM yang sebenar. Kalau kita lihat di sini, murid ini menggariskan kata kunci soalan, kemudian menyingkirkan mana-mana jawapan yang tidak sesuai. Dan sebenarnya calon SPM 2018 ini telah pun berjaya melanjutkan pelajaran. Dan untuk soalan sejarah kertas 1, beliau memperolehi betul sebanyak 40/40. Murid ini juga telah mengaplikasikan tips yang telah cikgu kongsikan sebentar tadi, dan murid ini juga sudah pun melanjutkan pelajaran dan telah berjaya memperolehi betul 40/40 bagi soalan objektif. Berikut cikgu kongsikan latihan murid. Kalau kita lihat latihan murid ini, mereka bukan sahaja menggariskan kata kunci pada soalan dan jawapan, tetapi mereka juga membuat catatan pada setiap soalan ataupun istilah-istilah tertentu yang terdapat pada soalan tersebut. Dan sebenarnya ini adalah satu amalan yang bagus kerana bukan sahaja murid berkenaan berupaya menguasai soalan objektif dengan baik, tetapi berupaya menguasai soalan struktur dan juga soalan esei. Maksudnya di sini murid ini selain daripada membaca dan
cuba memilih jawapan. Murid ini juga cuba merujuk dengan buku teks atau merujuk dari buku rujukan dan membuat catatan yang lengkap di latihan masing-masing. Ini adalah contoh latihan murid yang berikutnya, yang mana kalau kita lihat dalam latihan ini sebenarnya sangat berguna apabila menjelang peperiksaan, kerana murid hanya perlu fokus pada kata kunci, pada soalan dan juga jawapan, dan juga beberapa catatan yang terdapat pada soalan ini. Saya berharap agar semua calon dapat menjalankan ulang kaji dengan cara yang betul mengikut tips-tips yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Tidak mustahil untuk mendapat markah 40/40 ataupun 30%, kerana berdasarkan pengalaman cikgu mengajar sejarah selama 17 tahun, seorang murid yang agak sederhana tetapi mempunyai usaha yang gigih boleh mendapat betul 40/40. Segalanya tidak mustahil. Apakah tindakan anda selepas ini? Cikgu berharap anda set minda anda bahawa soalan objektif, soalan sejarah kertas 1 adalah soalan yang senang kerana jawapan telah disediakan. Cuma anda kena memilih jawapan dengan teliti supaya dapat menjawab dengan tepat. Bagaimana anda boleh menjawab dengan tepat? Ialah dengan cukup ulang kaji dan melaksanakan ulang kaji dengan cara yang betul mengikut tips yang telah cikgu kongsikan sebentar tadi. Saranan cikgu agar semua calon membuat latihan yang konsisten, iaitu setiap minggu 1 hingga 2 set, dan jawablah mengikut masa yang ditetapkan. Sekiranya calon membuat 2 set setiap minggu, ini bermakna dalam tempoh sebulan calon sudah menyiapkan 8 set. Jadi 8 set itu adalah banyak ya. Dan sebenarnya kalau calon membuat mengikut tips yang cikgu kongsikan tadi, bermakna calon sudah dapat meningkatkan kemahiran ya dari segi menjawab soalan kertas 1. Sekiranya ada jawapan yang salah, buatlah rujukan lanjut atau berbincang dengan guru dan juga rakan. Jadi, cikgu mengharapkan semua calon mesti ada kesanggupan untuk mencabar diri sendiri untuk membuat 10 hingga 20 set soalan tahun lepas ataupun soalan-soalan percubaan. Jadi, apabila anda sudah membuat banyak soalan, anda akan dapati bahawa soalan itu sama, cuma ayat yang berbeza. Jadi, ini akan sangat membantu anda mendapat keputusan yang cemerlang. Semoga perkongsian tadi memberikan manfaat kepada anda dan membantu anda lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan sejarah khususnya kertas 1. Cikgu akhiri perkongsian pada pagi ini dengan kata-kata, setakat itu usaha anda, setakat itulah kejayaan anda. Sekian dan terima kasih.